pada surah Al-Anbiya ini, yang pertama, Allah mulakan surah Al-Anbiya ini dengan Allah memberitahu mengenai realiti keadaan manusia. Kita lihat pada ayat yang pertama hingga ayat ketiga. Baik, pada muka surat 322. Kita baca pada ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Allah berfirman, sudah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dan berpaling daripada akhirat. Setiap kali diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru daripada Tuhan, mereka mendengarnya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahsiakan perbualan mereka dengan berkata, orang ini iaitu Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia sama seperti kamu. Adakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Baik, dalam 3 ayat pertama ini Allah mulakan surah Al-Anbiya dengan Allah menyatakan realiti keadaan manusia. Apakah realitinya dalam ayat ni yang kita boleh ambil? Yang pertama baik, realitinya yang pertama apa dia? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflah. Yang pertama, realiti manusia itu dia lalai. Yang kedua, mu'ridun, dia berpaling. Kemudian, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Yang ketiga, mereka bermain. Lahiyatan qulubuhum. Yang keempat ialah hati leka ataupun lalai. Baik, ini 4 realiti keadaan manusia pada zaman itu dan sehinggalah pada zaman ini. Beginilah realitinya keadaan manusia. Allah seolah-olah menyatakan kehairanan terhadap manusia sebab Allah kata iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Telah dekat hari untuk perhitungan amal manusia itu, tapi manusia ni masih lagi lalai dan berpaling. Seolah-olah kita kata macam ni, telah dekat hari nak exam, kan? Hari exam dah nak dekat, tapi kita masih lagi belum study, masih lagi duk enjoy, pergi berjalan, duk relax tengok TV, duk relax online. Exam nak dekat dah, seolah-olahnya macam tu. Maka Allah menyatakan kehairanan dia kepada manusia. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Dah dekat sangat dah hari perhitungan amal untuk manusia ini. Allah gunakan iqtaraba. Iqtaraba adalah past tense, fi'il madhi, kan? Dan kita telah sebutkan dalam bengkel kaedah tadabbur kita, dalam aplikasi kaedah tadabbur, kalau Allah kalau dalam Quran itu dia menggunakan fi'il madhi, tapi untuk ceritakan benda yang belum jadi, perhitungan amal kita belum jadi, cuma dia dah dekat, maka seolah-olah kata benda ni dah dekat sangat, macam dah terjadi. Seolah-olahnya macam perhitungan amal tu dah terjadi. Allah nak menunjukkan urgency dia tu. Kenapa masih lagi, dah dekat sangat dah ni hisabuhum, hari perhitungan amal mereka, tapi kenapa mereka masih lagi fi ghaflatin, dalam lalai. Mu'ridun ni dia berpaling daripada apa? Berpaling daripada iman, berpaling daripada hari akhirat. Senang cerita, dia berpaling daripada Al-Quran. Kerana apa? Kerana dalam ayat yang kedua Allah kata ma ya'tihim min zikrin. Cuba tengok, tidak datang kepada mereka min zikrin, daripada zikrin, peringatan, dan dalam kurungan itu disebut apa? Al-Quran. Tidak datang kepada mereka Al-Quran daripada Tuhan mereka, iaitu ayat-ayat baru, kerana Al-Quran ini diturunkan sikit-sikit, bukan diturunkan sekaligus.
kan, wa Qur'anan farraqnahu, dan Quran ini kami turunkan secara bertahap-tahap. Maka Allah kata tak datang ayat yang baru kepada mereka kecuali mereka mendengarnya dan dalam keadaan mereka bermain-main. Maksudnya mereka tak ambil serius perkara itu. Begitu sifat manusia. Dan kita sehingga hari ini, walaupun telah lengkap Al-Quran ini berada di hadapan kita, tetapi Al-Quran ini sedikit demi sedikit seolah-olahnya turun ke dalam hati kita. Kita baca hari ini ayat ni, betul-betul baru faham. Oh okey, baru faham satu ayat. Kemudian terus satu ayat. Seolah-olah Al-Quran ini juga turun ke dalam hati kita sedikit demi sedikit. Sebagaimana Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan umat yang berada pada zaman itu. Begitulah Al-Quran yang turun dalam hati kita. Sedikit demi sedikit. Ayat baru. Hari ini dapat ayat baru. Dapat tadabbur yang baru. Dapat tazakkur yang baru. Tetapi manusia itu dengan ayat-ayat Al-Quran ini yang baru mereka tahu sampai kepada mereka, sama ada mereka baca di media sosial ke, kat Facebook ke, mereka baca dekat WhatsApp ke, ayat Quran yang sebelum ni mungkin mereka tak pernah dengar. Atau mereka tak tahu terjemahannya, tak tahu tadabburnya sampai kepada mereka, tapi mereka dengar benda tu illastama'uhu. Ini dia punya ironi dia. Ayat tu sampai, mereka dengar. Maksudnya dia tahu kebenaran itu, dia tahu tentang ayat itu, dia tahu fakta itu, tapi mereka apa? Yal'abun, bermain-main, tak ambil serius. Dia umpama macam kita ajar ngaji dekat anak kita umur 3 tahun, 4 tahun. Kita duduk nak ajar dia ngaji apa, dia duduklah seminit dua. Lepas tu kan tergoyang-goyang, kan bangun, kan pandang sana, pandang sini, kan main batang lidi, main-main, tak ambil serius. Sedangkan yang kita nak ajar kepada dia tu Al-Quran. Macam itulah manusia yang dewasa ini dengan Al-Quran. Dia bermain-main. Bermain-main maksud dia bukanlah orang dewasa tu berlari-lari kan bila dalam kelas kuliah. Tak. Tapi bermain-main itu maksud dia tak ambil serius. Tak ambil serius pada ayat yang sampai kepada dia tu. Bahkan mungkin dia bermain-main, tapi bermain-main dengan telefon. Tak ambil serius apa yang sampai pada dia. Lahiyatan qulubuhum, dan dalam keadaan itu juga hati dia dalam keadaan lalai. Dalam keadaan lalai. Keadaan mereka yang sebegini, yang lalai, dia berpaling, dia bermain-main, tak serius dengan Al-Quran, dan hati dia pun lalai. Dia bukan fizikal saja lalai, hati dia pun lalai, luar dalam dia lalai dalam keadaan ayat itu, Al-Quran itu telah sampai kepada dia dan dia mendengar dia tahu fakta itu. Tapi sebabkan 4 perkara ini, maka dia tidak ambil indah tentang ayat yang sampai kepada dia. Maka jadilah orang yang sebegini sifat dia sama dengan orang yang tidak beriman. Kita lihat satu ayat yang lain. Kita lihat pada surah 15 ayat yang ketiga. Surah Al-Hijr, muka surat 262. Allah berfirman, biarkanlah mereka di dunia ini, iaitu orang yang kafir, orang yang tak nak beriman, makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan dia. Allah kata zarhum ya'kulun, biarkan orang yang kafir tu, yang tak nak beriman itu, yang tak nak dengar cakap Allah, yang melawan tu, biarkan dia makan, biarkan dia bersenang-lenang dengan apa yang aku bagi kat dia, bersenang-lenang dengan duit, dengan rumah, dengan perniagaan, dengan isteri, anak-anak. Biarkan dia bersenang-lenang. Wa yulhihimul amal, dan biarkan mereka tenggelam dalam angan-angan kosong dia. Fasawfa ya'lamun, kelak nanti mereka akan tahu akibat perbuatan mereka itu, iaitu di dunia mereka apa? Ghaflah, lalai. Mereka tak kisah tentang Al-Quran. Mereka tak kisah tentang hari akhirat. Mereka tak kisah untuk beramal kerana iqtaraba linnasi hisabuhum, kerana hari perhitungan amal tu telah dekat. Tapi mereka tak kisah, tak ambil serius. Tidak ambil serius. Maka Allah kata biarkan dia hidup kat dunia ni, biarkan dia makan berapa banyak yang dia nak makan. Dia nak cari rezeki berapa banyak yang dia nak cari rezeki. Dia nak kerja, biarkan dia bertungkus lumus. Dia nak bekerja siang sampai ke malam, biarkan dia.
Wa yatamatta'u, dengan rezeki yang dia dapat, gaji yang besar yang dia dapat, untung daripada perniagaan dia dapat tu, biarkan dia yatamatta'u, bersenang-lenang, pergi berjalan, travel sana sini, beli kereta, beli motor, pergi ride ke, beli rumah. Biarkan dia yatamatta'u, dia nikmati, pergi bershopping, seakan biarkan dia yatamatta'u wa yulhihimul amal, dia biarkan dia panjangkan angan-angan dia. Tahun depan target nak untung berapa banyak, lagi berapa tahun target nak naik pangkat, nak dapat gaji berapa banyak, lagi berapa tahun ni target nak beli kereta apa pula, berapa tahun ni target nak beli rumah besar mana pula. Biarkan dia wayul hihimul amal, biarkan dia panjangkan angan-angan dia, angan-angan kosong itu. Biarkan dia berangan, tak apa, aku tunggu nanti bila aku dah banyak duit, aku nak sedekah, aku nak infak. Nanti bila aku dah pencen, waktu tu aku dah duit, waktu tu aku nak pergi belajar habis-habisan, nak cover waktu muda ni yang aku kerja. Sebab tu aku kena kerja bersungguh-sungguh waktu muda ni, biar nanti tua nanti aku belajarlah balik Quran ni, dan solat, puasa, pergi masjid dan sebagainya. Allah kata wa yulhihimul amal, biarkan mereka tenggelam dalam angan-angan kosong mereka yang panjang itu. Fasawfa ya'lamun, kelak nanti mereka akan tahu akibat perbuatan mereka. Maka inilah realiti keadaan manusia yang Allah mulakan. Surah Al-Anbiya ni Allah mulakan dengan Allah sebut dulu realiti keadaan manusia itu. 4 realiti keadaan manusia pada zaman itu, pada zaman ini, dan juga nanti hingga hari akhirat.